Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita senantiasa dalam limpah rahmat Allah. Semoga Allah kurniakan pada kita nikmat kesihatan tubuh badan. Allah melapangkan segala kesulitan-kesulitan kita. Dan semoga Allah senantiasa memberi taufik dan inayah untuk kita semakin mendekatkan diri pada Allah dengan kita melazimi majlis-majlis ilmu, kita muhasabah tindakan-tindakan perbuatan seharian kita, dan kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kembali perkongsian hadis daripada kitab 40 hadis berkaitan dengan bala dan wabak sebagai perisai seorang Muslim. Kitab yang berjudul Arba'un Hadithan fi Uddatil Muslim fil Bala wal Wabak, karangan Dr. Fadil bin Khalaf Al-Hummadah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perbahasan-perbahasan kita yang lalu, kita telah membaca lebih kurang 16 riwayat, 16 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita boleh imbas kembali tentang tajuk-tajuk yang telah kita kongsikan bersama, di awal-awal perbahasan kita menyentuh tentang hadis-hadis berkaitan kepentingan berbaik sangka kepada Allah, keutamaan untuk kita bertawakal kepada Allah. Sebagai hamba Allah, kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak mempunyai kudrat yang mutlak untuk kita melakukan sesuatu. Melainkan setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita usahakan, semuanya tertakluk kepada izin dan kehendak Allah. Kerana itulah apabila kita mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Pada zikir ini kita meletakkan penggantungan kita kepada Allah. Kita pasrah akan diri kita kepada Allah. Jadi yang pertamanya suka saya ingatkan tuan-tuan puan-puan, dalam kita menghadapi ujian coronavirus ini, ataupun apa juga ujian yang mendatang dalam hidup, sama ada ujian yang berkaitan dengan harta benda, ujian yang berkaitan dengan jiwa kita, perasaan kita, ujian yang berkaitan dengan apa juga perkara dalam hidup kita ini, maka senantiasalah kita bertawakal kepada Allah. Kerana tawakal, penggantungan yang mutlak kepada Allah, itulah satu-satunya jalan untuk kita mencapai keselamatan, kejayaan, jalan untuk kita keluar daripada masalah. Bertawakal kepada Allah. Dan bertawakal kepada Allah ini bermaksud kita usaha, kita ikhtiar sekadar yang kita mampu, sebaik yang kita mampu, setelah kita menggunakan akal fikiran, tenaga, segala kemampuan yang kita ada untuk menolak mudarat ataupun untuk nak mendapatkan sesuatu manfaat, maka kita serahkan kepada Allah hasilnya. Kita pasrah akan takdir, ketentuan apa yang Allah tentukan untuk kita. Kerana dialah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dan dalam berbaik sangka ini, tuan-tuan puan-puan, dalam bertawakal ini, tuan-tuan puan-puan, sangat penting untuk kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Jangan sesekali kita bersangka buruk kepada Allah. Merasakan Allah tak terima doa kita, Allah tidak kasih pada kita, Allah menzalimi diri kita. Perasaan-perasaan buruk sangka ini, persangkaan negatif ini kita kena jauhkan daripada diri kita. Sekiranya terlintas dalam diri kita rasa-rasa yang demikian, segeralah untuk kita beristighfar dan kembali kepada Allah, teguhkan keimanan kita pada Allah. Itu saya boleh katakan secara sepintas selalu apa yang kita nak highlight dalam bab tawakal, keutamaan kita bertawakal kepada Allah.
Kemudian jika tuan-tuan puan-puan kita ingat lagi, setelah kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan tawakal, kita telah berkongsi pembacaan hadis-hadis berkaitan tentang cara untuk nak membendung, wabak itu apabila berlaku. Inilah yang telah saya sebut pada tuan-tuan puan dalam pelajaran-pelajaran yang lepas tentang kita kata kuarantin. Mereka yang berada di tempat wabak itu berlaku. Siapa yang berada dalam radius, dalam lingkungan tempat berlakunya wabak, maka orang yang dalam tempat itu, dia Islam melarang keluar daripada tempat tersebut. Dan orang yang berada di luar tempat tersebut dilarang untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Yang inilah yang macam kalau kita hari ini kita kenal dengan nama istilah kuarantin, dengan istilah lockdown. Maknanya untuk kita nak membendung apabila wabak itu telah berlaku, bagaimana untuk kita membendung, bagaimana untuk kita nak memutuskan rantaian dia, bagaimana supaya kita dapat berikhtiar penyakit ini dia tidak merebak dengan lebih luas, dia tidak menjadikan kerosakan yang lebih parah, kerosakan yang lebih dahsyat. Maka caranya adalah dengan kuarantin. Caranya adalah dengan melakukan lockdown. Kerana itu juga kita perhatikan pada hari ini, sehingga ke hari ini, kerajaan telah memutuskan negeri-negeri yang berada di zon hijau, walaupun zon hijau, tapi untuk nak merentas antara negeri itu masih lagi tidak dibolehkan. Walaupun memang alhamdulillah setengah-setengah negeri itu kita kata dalam zon hijau, tapi kita tidak boleh mengambil mudah, kita tidak boleh kalau dalam bahasa Inggeris tu dia kata apa? Let our guards down. Makna dia nak longgarkan pertahanan dia. Dia nak longgarkan dia punya restriction dia. Longgar dalam erti kata yang untuk nak bagi lebih buruk perkara itu berlaku. Jadi ini perkara yang kita perlu sama-sama beringat. Jadi itu antara perkara-perkara yang telah kita sentuh dalam pelajaran-pelajaran yang lepas. Pagi ini insya-Allah kita akan tengok hadis yang seterusnya. Kalau tajuk yang pertama kita sebut sentuh tentang tawakal, penggantungan kepada Allah. Tajuk yang kedua menyentuh tentang bagaimana untuk nak membendung, untuk nak memutuskan rantaian, untuk nak menghapuskan kita kata wabak yang berlaku itu. Bagaimana caranya? Dan yang ketiganya, tuan-tuan dan puan, pada pagi ini kita akan berkongsi tentang al-wiqayah minal halak. Wiqayah minal halak ni makna dia pencegahan daripada berlakunya kecelakaan. Jadi wabak ini, tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah satu azab yang Allah timpakan kepada umat terdahulu. Wabak ini dia adalah satu azab yang Allah timpakan pada umat-umat terdahulu. Dan bukan sahaja umat terdahulu, bahkan kita sendiri ataupun mungkin generasi-generasi yang akan datang, apabila kemungkaran itu berleluasa, apabila manusia itu semakin jauh dengan Allah, maka Allah timpakan pada mereka azab yang berbentuk wabak penyakit yang kena pada seluruh umat manusia, siapa yang Allah berkehendak untuk menimpakan penyakit itu pada mereka. Jadi kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabak ini dia menjadi azab bagi satu golongan dan dia menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Walaupun kita kata bala, wabak, tapi dia boleh menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang dah kita sentuh dalam pelajaran-pelajaran yang lepas. Jadi untuk pagi ini, apa yang ingin saya kongsi bersama dengan tuan-tuan puan-puan adalah al-wiqayah minal halak. Pentingnya untuk kita mencegah daripada sebelum berlakunya wabak itu. Mencegah sebelum kita membendung. Mencegah itu lebih baik daripada membendung. Bila benda itu dah jadi, bila perkara itu telah berlaku, kita nak kena ambil langkah yang bersungguh-sungguh
untuk nak kawal dia. Tapi kalau sebelum jadi, sebelum berlaku, kita dah ambil langkah pencegahan, itu lebih baik. Jadi kalau dalam bahasa mudahnya tuan-tuan puan-puan, kalau dah demam, kita dah rasa sakit tubuh badan tu, maka kita kena makan ubat. Kita kena buat langkah-langkah bagaimana untuk kita nak merawat dan seumpamanya. Bila perkara itu telah berlaku, kita kena tanggung kesakitan dia dan kita kena mau tak mau kena makan ubat. Mau tak mau kena buat perkara-perkara yang kita tak suka dalam keadaan kita juga menanggung sakit itu supaya Allah hilangkan sakit itu. Tapi kalau kita kata mencegah bermaksud tak jadi lagi perkara ni. Kita tak sakit lagi tapi kita dah ambil langkah pencegahan. Sebagai contoh, saya katakan tuan-tuan dan puan, sebelum makan kita basuh tangan dulu. Basuh tangan. Sebelum makan kita pastikan segala tangan kita, pinggan mangkuk yang kita nak guna dalam keadaan yang bersih. Supaya apa? Supaya kita dapat mengelak daripada ditimpa penyakit, taun dan sebagainya. Jadi kalau dah ditimpa penyakit, badan pun sakit dan kemudian sakit tu kalau tidak dirawat dengan betul, sakit itu kalau tidak dirawat dengan kita kata cara yang betul, cara yang kita kata berkesan, akan lebih memudaratkan dan lebih memudaratkan. Jadi dua yang kita dapat, sakit pun dapat, yang susah sebab kita nak merawat pun dapat, nak kena makan ubat, nak kena cucuk, nak kena begini dan seumpamanya. Tapi kita boleh ambil langkah yang lebih bijak daripada itu dah dengan kita mencegah. Belum lagi sakit, kita ambil siap-siap langkah pencegahan. Jaga kebersihan, kita buat segala serba-serbi sebagaimana yang dianjurkan pada kita. Itu lebih mudah. Badan pun tak sakit dan kita pun lebih sihat, lebih selamat dalam hidup kita. Baik, kita mulakan hadis yang pertama pada pagi ini. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. Hadis rawahul Bukhari. Hadis ini tuan-tuan puan-puan, Nabi SAW bagi satu perumpamaan yang cantik pada kita untuk kita faham kepentingan mencegah sesuatu daripada menjadi binasa. Mencegah sesuatu itu lebih baik daripada kita biarkan sehingga akhirnya dia jadi lagi teruk dan lagi teruk. Baik, apa maksud hadis ni tuan-tuan dan puan? Saya ceritakan secara umum daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man ini mengatakan Nabi SAW pada satu hari Nabi bersabda, perumpamaan orang-orang yang melanggar batas-batas Allah. Perumpamaan orang yang melakukan kederhakaan kepada Allah. Perumpamaan orang yang tidak mendengar perintah Allah. Jadi orang yang melanggar batas Allah ni makna yang haram dia pergi buat. Yang halal dia tak buat. Contoh, Allah perintahkan untuk kita solat, tak solat. Allah perintahkan tutup aurat, kita tak tutup aurat. Allah perintahkan untuk kita jaga pergaulan, kita tak jaga pergaulan. Yang Allah haramkan, kita pergi buat. Yang Allah halalkan, kita tak buat. Kita tinggal pula perkara tu. Jadi Nabi SAW ceritakan perumpamaan orang yang melanggar batas-batas hukum Allah. Orang yang melakukan kemaksiatan, kederhakaan kepada Allah. Perumpamaan orang yang begini, Nabi umpamakan seperti satu kaum yang berada di atas kapal.
satu kumpulan manusia yang berada di atas kapal. Jadi kapal ni tuan-tuan puan-puan, Nabi katakan, Nabi gambarkan pada kita sebuah kapal ini dia dua tingkat. Kapal ini dia dua tingkat. Ada orang yang duduk di tingkat atas, ada orang yang duduk di tingkat bawah tu. Baik. Jadi orang yang berada di tingkat bawah, Nabi kata, orang yang berada di tingkat bawah ni dia duk rajin naik ke atas untuk nak ambil air. Tapi bila dia, pasal dia duduk di bawah ni, orang yang duduk di bawah ni, dia nak ambil air, dia kena naik di atas. Dan bila dia naik di atas, dia jadi ganggu, dia jadi kacau orang-orang yang di atas. Maka orang yang di bawah ni, dia bincang sama-sama depa, kita ni duduk naik atas nak ambil air, kacau orang ni. Lebih baik kita buat satu lubang di kapal ni, lalu kita boleh ambil air dengan mudah saja, tak payah naik atas dah. Kita buat lubang di kapal kita ni, lalu air boleh masuk dekat kapal kita, lalu kita tak payah kacau orang yang di atas. Jadi Nabi SAW katakan, kalaulah orang yang di atas, orang yang di tingkat atas ni, dia membiarkan orang yang di bawah tebuk lubang sampan depa ni. Tebuk lubang kapal depa ni supaya air tu masuk, supaya depa boleh dapat air. Kalau orang yang di atas tu, dia membenarkan, dia membiarkan orang menebuk lubang itu, maka semua mereka akan binasa. Orang akan binasa. Tetapi seandainya orang yang di atas mencegah orang yang di bawah daripada tebuk lubang sampan, orang yang di atas pun selamat, orang yang di bawah pun selamat. Tuan-tuan puan faham tak? Nampak tak gambaran yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ini? Kita dalam satu masyarakat, siapa pun, orang Malaysia, orang Thailand, Indonesia, mana-mana, siapa-siapa juga manusia, kita adalah satu kumpulan. Baik, dalam kumpulan ini, kumpulan manusia ini, tak kiralah apa juga bangsa, warna kulit, apa juga latar belakang pendidikan, pekerjaan dan seumpamanya. Manusia ni, tak kiralah apa juga agama dia, manusia ni ada yang baik, budi pekerti dia elok, ada pula yang sebaliknya. Ada manusia ni yang dia berfikiran matang, dia fikir panjang. Ada pula yang berfikiran singkat, berfikiran kolot. Manusia itu memang pelbagai Allah jadikan. Dan manusia-manusia ini semua dalam satu masyarakat ni, Nabi umpamakan semua kita berada di atas satu kapal. Semua kita naik kapal yang sama. Jadi bila kita naik kapal yang sama, keselamatan kita satu sama lain berkait rapat. Bukan kita kata kubur dia, kubur aku. Apa yang dia buat, baik ataupun buruk, dia berkait juga dengan diri kita. Dia ada kaitan dengan diri kita. Sebab itu Nabi sebutkan, kalau orang yang di atas, dia membiarkan orang yang di bawah buat sesuka hati. Tebuk lubang. Tang mana yang mereka nak tebuk dalam sampan tu. Maka nantinya kapal itu akan karam, dan karamnya kapal ini bukan saja melemaskan orang yang berada di bawah, orang yang ada di atas pun akan lemah juga, akan karam juga, dan semua akan mati kelemasan di laut sebab kapal itu telah karam. Begitu juga apa yang kita dapat ambil pengajaran di sini. Contoh, sekiranya dalam fasa PKP ni sekarang ni alhamdulillah, kita kata dia semakin mereda, semakin menunjukkan progres yang baik, kita kata perkembangan yang baik untuk kita nak memutuskan rantaian COVID-19 ni alhamdulillah. Cuma saya nak cerita di awal-awal fasa dulu ni, bila pemerintah kita melaksanakan kawalan pergerakan daripada pukul 7 sampai ke pukul 7 balik, kena duduk dalam rumah,
Lepas daripada tu, kita tak boleh nak keluar mana-mana. Kalau nak keluar pun seorang saja keluar. Driver saja. Ketua keluarga saja yang keluar. Tak boleh keluar berdua, tak boleh bawa anak-anak dan sebagainya. Semua kena pakai penutup muka. Baik. Itu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk nak memutuskan rantaian COVID-19 ni. Baik. Dalam fasa PKP yang dilakukan ini, kalau kita baca akhbar, kita baca dalam Twitter dan seumpamanya, boleh dikatakan hari-hari kita melihat ada saja tangkapan-tangkapan ke atas orang-orang yang ingkar arahan PKP ni. Ada saja. Sama ada kita kata apa, orang yang pergi solat berjemaah di surau, di masjid ke contoh, ataupun anak-anak muda yang naik motor ke, petang-petang apa semua duk berkumpulan dengan motor mereka, ataupun kita kata siapa-siapa pun, baik daripada yang remaja ataupun yang dah berusia lanjut, ada saja tangkapan-tangkapan yang dilakukan. Jadi orang-orang yang ingkar arahan PKP ni, yang sebenar mereka bukan semata-mata mendedahkan diri mereka kepada kemudaratan, tetapi mereka juga menyusahkan orang lain dan mereka juga memudaratkan orang lain apabila mereka tidak melaksanakan tuntutan PKP ini. Kerana apa? Kerana apabila contohlah kita kata golongan-golongan yang muda ni, ataupun golongan-golongan yang kita kata dah dewasa ni, mereka berhimpun dengan kawan-kawan mereka dalam jarak yang kita kata dekat, mungkin ada yang bersentuhan, mungkin ada yang kita kata sagi seorang batuk, seorang bersin dan seumpamanya. Jadi suasana ataupun environment yang sukar untuk kita nak pelihara, untuk kita nak jaga tu, nantinya malam okey, depa balik ke rumah. Balik ke rumah sagi sentuh isteri, sentuh anak, bersin dalam rumah dan seumpamanya, tak ada pakai mask dan seumpamanya. Maka daripada yang tadi duk berhimpun ramai-ramai tadi ni, tak tahulah kita kata virus corona ni ada yang dah kena dekat kawan ni dan seumpamanya, kita tak tahu tu. Jadi bila dah duk bercampur ramai-ramai macam ni, sagi balik rumah bercampur pula dengan anak isteri di rumah. Sagi esok pi pula jumpa kawan lain. Jadi yang ni yang menyebabkan rantaian COVID-19 tu kita gagal untuk nak putuskan dia. Sebab bila kita tak mendengar arahan pemerintah dalam PKP ni, kita nak buat ikut suka kita. Kita rasa macam tak ada masalah apa ni, benda kecil je. Kerajaan tu duk buat lagu teruk-teruk sangat. Contoh kita rasa begitu. Lalu kita pun tak mengambil berat akan perintah-perintah sewaktu PKP ni. Jadi yang sebenar kita bukan saja mendedahkan diri kita kepada mudarat coronavirus ni, tapi kita juga secara langsung menjadi penyebab untuk sagi ahli keluarga pun kena sama. Orang yang dekat dengan kita pun kena sama. Kerana itu sangat penting untuk kita ni senantiasa patuh pada arahan pihak yang berwajib. Walaupun mungkinlah tuan-tuan puan saya katakan kita Ramadan tahun ini bila kita berpuasa, insya-Allah nanti ni tak lama dah kita nak menyambut Aidilfitri. Mungkinlah sambutan itu tidak sama seperti sambutan tahun-tahun yang lepas. Tetapi inilah ujian yang Allah uji pada kita untuk Allah nak nilai, untuk Allah nak tengok nak dengar kata ke tak. Penyakit tu kita kata jadi dah. Dan kalau kita tidak sama-sama membentuk diri kita untuk mendengar kata, kalau kita tak boleh nak latih diri kita mendengar kata, nak buat pandai juga hak kita ni. Lalu kita nak langgang apanya saranan-saranan daripada pengamal perubatan, daripada pihak yang berwajib dan seumpamanya. Maka semua orang akan gagal dalam memutuskan rantaian COVID-19 ni.
Ada yang duk pulun-pulun memang duk jaga pun, dia pun akan gagal juga. Sebab daripada seorang ini, dia boleh bawa kepada rosak yang lain. Di sini tuan-tuan puan-puan, perkara yang kita nak kena senantiasa muhasabah diri kita. Baik. Seterusnya, apa perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan dalam bab ni? Dalam bab ni juga, dalam hadis ini juga, Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita pentingnya maksiat ataupun kederhakaan kita tegur. Pentingnya maksiat atau kederhakaan itu kita cegah. Jangan biar. Sebab bila kita baca dalam hadis ni, orang yang di bawah dia nak tebuk lubang dalam kapal. Tebuk lubang ni perkara yang bawa kebaikan ataupun perkara yang bawa kemudaratan. Tebuk lubang ni sampan mana pun, kapal mana pun tuan-tuan puan-puan, kita memang sedia maklum kalau tebuk je kapal memang tenggelamlah kita. Serupa macam kalau kita naik kapal terbang, kita pun buat lubang dekat kapal terbang tu. Ada ruang udara yang boleh masuk kat situ. Jahanam kapal terbang tu. Jadi bila kita naik sampan, ada saja lubang di sampan tu yang mana mungkin bocor ke dan seumpamanya, kita akan karam dalam kapal itu lambat laun. Jadi menebuk lubang di kapal ni perkara yang akan bawa kemudaratan kepada kita sebab kita semua akan tenggelam. Maka kalau kita biarkan orang menebuk lubang sampan itu, maka bukan saja dia tenggelam, kita juga akan tenggelam. Itulah juga perumpamaan yang Nabi SAW ingatkan kita pada hari ini. Kalaulah kita membiarkan masyarakat kita terus bergelumang dengan maksiat, anak-anak muda hari ini, orang yang dewasa tidak lagi menjaga salat 5 waktu. Pergaulan bebas laki dan perempuan. Kemudiannya minum arak yang berleluasa, judi yang berleluasa, rasuah yang berleluasa. Segala serba-serbi apa yang masyarakat lakukan semua bertentangan dengan perintah Allah. Tu kita tak sebut lagi tentang yang hari-hari kita duk mengata orang, mengumpat orang, fitnah orang, kita tak jaga hubungan sesama manusia. Jadi bila perkara-perkara yang mungkar ini berleluasa, kita tengok je, kita tak cegah, kita tak halang perkara itu, kita tak tegur, kita tak nasihat, maka inilah penyebab yang Allah akan timpakan azab pada diri kita. Bila pada manusia ni, Allah akan timpakan azab pada manusia. Bila penyelewengan, bila kemaksiatan, bila kezaliman semakin berleluasa dan semakin berleluasa, tanpa ada mana-mana pihak yang bangun untuk menasihati, membimbing, mencegah kemungkaran-kemungkaran itu daripada berlaku. Jadi nantinya bila Allah turunkan azab, bukan saja orang-orang yang derhaka itu yang menerima padah, tetapi orang yang beriman, orang yang kita kata baik-baik, orang ni pun kena sekali. Tak terkecuali bila Allah timpakan azab kepada umat manusia ini. Jadi di sini untuk sama-sama kita nak kena sedar. Jadi tuan-tuan perempuan, dalam keluarga kita tengok ahli keluarga kita. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita tengok anak-anak ni solat tak lagi 5 waktu. Kalau yang perempuan ni nak keluar rumah, tutup tak aurat. Jadi kalau yang suami pun tengok isteri, dia solat elok tak? Nak keluar rumah tutup aurat tak? Contoh. Yang isteri pun pesan dekat suami, solat lagi ya bang ni, nak pergi mana pun apa-apa semua ni. Jadi dalam ahli keluarga kita, kita jaga sama-sama kita. Supaya kita senantiasa dapat mengajak kepada kebaikan yang ma'ruf.
Apa yang Allah perintahkan kita buat. Apa yang Allah larang kita tinggal. Jadi kita jaga ahli keluarga kita, setiap kita menjaga ahli keluarga masing-masing, maka dia akan menjadikan satu masyarakat yang baik, masyarakat yang elok. Tapi kalau kita tak jaga ahli keluarga kita, tapi kita duk sibuk, duk kacau orang lain, duk tengok kawan ni macam ni, kawan ni macam ni, kawan ni macam ni. Tapi sebenarnya penyakit itu pada diri keluarga sendiri pun ada, pada diri kita pun ada. Yang ni yang kita masalah ni. Jadi tuan-tuan perempuan dalam bab ni suka saya sebutkan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah satu tanggungjawab kita semua. Tanggungjawab kita semua. Dia bukan tanggungjawab ustaz saja. Dia bukan tanggungjawab orang pegawai-pegawai jabatan agama, pegawai-pegawai jabatan mufti. Tidak. Setiap kita bertanggungjawab untuk mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Waktu saya kecil, tuan-tuan puan, saya masih lagi teringat. Kalau dulu ni, waktu saya sekolah rendah lah, tahun 80-an begitu, sekolah rendah. Dulu ni untuk kita nak melihat anak-anak muda coupling ni, berkapal-kapal ni, boyfriend, girlfriend, nak keluar ke pekan, pegang tangan dua-dua orang, nak duduk di taman-taman bunga ke apa dan seumpamanya. Dulu ni seingat saya waktu tahun 80-an dulu, untuk kita nak melihat satu fenomena anak-anak muda ni, yang lelaki perempuan ni tak ada ikatan pernikahan yang sah ni, berjalan dua-dua orang, sagi ada yang hari ini sampai duk berpeluk-peluk, duk bercium-cium ni khalayak ramai. Untuk kita nak melihat pemandangan yang begitu sangat sukar dulu ni. Kenapa? Kerana dulu ni orang takut nak buat kerja-kerja yang macam ni. Takut sagi mak ayah nampak, takut kawan mak ayah nampak, takut adik-beradik nampak. Jadi kalau perbuatan itu diketahui oleh keluarga, siap pasang lagi, berat lagi nak kena. Jadi sebab tu kalau ada pun yang mungkin nak buat kerja-kerja yang tidak bermoral ni, dia akan buat secara sembunyi-sembunyi. Dia akan cari tempat-tempat yang mungkin orang tak ada, orang tak kenal dia, baru dia buat kerja-kerja yang lagu ni. Tapi hari ini tuan-tuan perempuan, hari ini dia dah jadi satu pandangan yang biasa, Bahkan hari ini nak kata moden tersangat kita ni, ada yang kita kata baru tunang dah minta izin pergi rumah perempuan ni, minta izin ayah dia nak bawa keluar nak pergi makan ke ada seumpamanya. Baru tunang, bukan jadi isteri lagi pun, bukan jadi suami lagi pun, tapi dah berani dah pergi minta izin ayah, pergi minta izin mak, nak bawa pergi keluar makan nak bawa pergi tengok wayang Jadi sebenarnya tuan-tuan perempuan, mungkin kita katakan, bagus budak ni minta izin dulu dan seumpamanya. Tapi yang sebenarnya setan ni, bila laki dan perempuan berdua-duaan saja, yang ni yang dia akan bawa kepada kerosakan dan juga kerosakan. Jadi sebab dia memang dah magnet dia memang macam tu. Dia akan jadi juga bagaimanapun perzinaan tu. Sama ada zina tangan, zina mata, zina, berbagai-bagai macam jenis zina, dan akhirnya bawa kepada zina yang kemaluan, perzinaan yang betul-betul perzinaan. Jadi ini antara perkara yang tuan-tuan puan kita nak kena senantiasa muhasabah diri. Sebagai ibu bapa, kita bertanggungjawab menjaga anak-anak kita. Setiap kita bertanggungjawab mendidik anak-anak kita untuk dekatkan diri pada Allah. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi sebagai ketua keluarga, ayah, suami, mereka bertanggungjawab jaga diri mereka dari api neraka, dan dalam masa yang sama mereka diwajibkan menjaga isteri mereka, anak-anak mereka, ahli keluarga mereka daripada api neraka. Jadi nak lindung diri kita, isteri kita, anak-anak daripada api neraka bukan dengan wang ringgit,
bukan dengan pangkat dan darjat, bukan dengan follower yang ramai, yang banyak. Tapi untuk nak melindungi diri kita daripada api neraka adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita melazimi majlis ilmu dan kita latih diri kita bentuk diri kita untuk tunduk dan patuh pada setiap perintah yang Allah perintahkan pada kita. Jadi ini adalah tanggungjawab tuan-tuan puan-puan yang setiap kita Allah akan persoalkan nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah Allah bagilah kekuatan pada kita untuk terus bukan saja kita ni mendekatkan diri pada Allah, tapi ahli keluarga kita juga kita dapat tarik dia untuk tunduk dan patuh pada Allah. Hadis yang kedua kita baca hari ini tuan-tuan puan-puan, an Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtaraba futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi isba'ihi al-ibham wallati taliha. Qalat Zainab binti Jahshin qultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kathura al-khabath. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ni dia kata satu ketika Nabi SAW masuk pada dia. Maksudnya Nabi pi masuk rumah Zainab binti Jahshin, dan Nabi SAW katakan la ilaha illallah wailul lil arab, celakalah ke atas bangsa Arab ni min syarrin qad iqtaraba, kerana apa? Daripada keburukan, kejahatan yang semakin mendekat. Futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj, pada hari ini telah tembok Ya'juj Ma'juj ni dia dah berlubang dah sikit, berlubang. Nabi buat gelung pada jari Nabi nak tunjuk kata berlubang dah. Pada hari ini dah berlubang dah yang tembok Ya'juj Ma'juj tu. Untuk Ya'juj Ma'juj ni dah nak keluar ke muka bumi ni, dia punya tembok tu dah berlubang dah sikit. Baik. Kemudian Zainab ni dia kata kat Nabi SAW, ya Rasulullah anahliku wa fina salihun, apakah kita akan binasa sedangkan dalam kalangan kita ni ada orang-orang yang saleh? Maka Nabi kata na'am idza kathural khabath, na'am ya jika banyaknya berlaku perkara-perkara yang kefasikan, perkara-perkara yang kederhakaan. Jadi ini satu lagi tuan-tuan puan-puan, kalau kita perhati peringatan daripada Nabi SAW. Nabi sebutkan di sini apabila kejahatan, kemaksiatan itu berleluasa, maka kita kata apa? Dia akan jadi total damage, dia akan jadi kerosakan yang besar. Walaupun ada orang-orang yang soleh lagi, tapi bila kejahatan ni, kederhakaan ni dia dah berleluasa, jadi yang soleh ni pun dia dah jadi orang kata apa, minoriti dah. Dia kalau saya nak umpamakan pada tuan-tuan puan-puan, dia serupa macam ni lah. Kalau kita kata virus ataupun kuman yang ada pada badan. Virus, kuman yang ada pada badan. Asalnya virus ataupun kuman tu kecil saja. Kecil ataupun sikit. Jadi kita rasa sakit pada badan kita. Tapi sebab kuman ni dia kecil, dia masih lagi kecil, dia tak kuat lagi, ataupun kuman ni dia baru dia duduk di satu tempat tu saja. Dia tak spread, dia tak tersebar ke seluruh tubuh badan. Maka anggota-anggota badan yang lain sihat lagi, cuma hak satu tu saja yang kita kata yang infected, yang kena jangkitan tu. Maka okey, tak apa lagi. Tapi kalaulah seandainya tempat yang sakit tu dia dah mula infect kepada rata-rata, sehingga akhirnya satu tubuh menderita sakit tersebut, maka pada masa itu walaupun ada anggota-anggota lain yang macam okey lagi, dia pun akan jadi tak okey juga nanti. Jadi serupa macam contoh apa tuan-tuan saya nak sebut, kudi lah, contoh kudis di badan. Asalnya mungkinlah satu tempat saja yang jadi kudis itu, satu tempat saja.
Tapi kita biar kita tak jaga kebersihan kita, kita tak letakkan antiseptik untuk nak cuci dan seumpamanya, kita biar saja. Lepas tu duk main pula dengan benda-benda kotor dan seumpamanya. Satgi duk garu-garu, duk main nanah dia lah apa semua. Daripada yang satu kudis ni, dia naik pula tempat hak yang lain. Dia naik tempat hak lain. Dia naik tempat hak yang lain. Jadi bila kudis itu berlaku, kuman yang kat kudis ni, dia akan merosakkan tubuh yang kena tu. Dan dia nak jadi merah, dia nak jadi sengai, dia nak jadi bisa, dia nak jadi bengkak, dia nak jadi macam-macam. Jadi asalnya yang boleh kita rawat, boleh kita matikan dia, benda yang kecil macam tu saja. Tapi bila kita tak ambil berat, dia terus spread, tersebar dan tersebar sehingga akhirnya satu kaki tu. Lepas tu bukan satu kaki, seluruh badan pula dia rasa bisa-bisa, dia nak demam, dia jadi macam-macam. Jadi yang ni yang saya nak sebutkan, kalau kita kata penyakit ni, waktu dia kecil boleh lagi untuk kita nak contain dia dan seumpamanya. Tapi bila dah jadi tersebar luas, ni macam yang coronavirus ni, bukan saja di satu daerah, tapi seluruh negara di dunia ni, semua, boleh kata kebanyakan negara-negara di dunia ni, semua kena penyakit ni. Jadi kita kata dalam bab ni, kalau ada pun orang yang tak kena, dia pun nak kena berjaga-jaga. Seriau kot terkena. Sebab dia dah jadi collateral damage dah. Apanya kerosakan yang teruk, yang besar, apa semua ni. Jadi begitulah juga Nabi SAW umpamakan kita, apabila kemaksiatan berleluasa, apabila kemungkaran itu berleluasa, orang-orang yang derhaka pada Allah ni semakin hari semakin ramai. Orang yang kita kata apa? Jahil satu bab. Jahil maknanya tak belajar agama pun, tak mengaji agama pun, tak ambil berat pada agama pun, tidak beramal dengan agama pun. Baik, yang tu satu bab. Orang yang memang mengaji agama tapi dia langgar siapa tu juga. Contohnya. Jadi bila kejahatan dan kemungkaran ni dia berlaku secara meluas tanpa ada apa-apa pun kita kata yang duk nak cegah, yang duk nak halang dan seumpamanya, bila kemungkaran dan kederhakaan ni berlaku dengan sangat-sangat meluas, minum arak di tempat awam tak ada masalah apa pun, contohnya tak ada pun nak kena apa-apa. Bila maksiat berlaku, perzinaan contoh berlaku di tempat-tempat awam, laki perempuan duk peluk-peluk, duk cium dan seumpamanya, orang pun pakat duk tengok, buat tak erti macam tu je. Kita dah jadi lali dah dengan perkara tersebut. Kalau macam kita kata apa, kalau dulu saya sebutkan anak-anak muda ni bila nak buat kerja-kerja yang maksiat macam ni, dia takut, dia sembunyi-sembunyi pasal dia bimbang segi ikut ada report sampai kat rumah, segi dia kena denda, kena tibai, kena hukum dan seumpamanya. Tapi hari ini anak-anak muda bila duk couple ni, orang tengok dia jegil kita balik, dia tengok kat kita balik, dia tak takut. Dia buat dosa tapi dia tak takut pun dia buat dosa. Malah ada yang kadang-kadang duk buat selfie pula, duk tangkap gambar, duk tayang-tayang pula perbuatan dia tu. Jadi tak ada rasa malu, tak ada rasa takut apa pun. Orang hak tengok pun tak payah duk tegur lah. Nak tegur pun takut. Contohnya. Jadi ini yang Nabi SAW katakan, bila kemungkaran, kemaksiatan itu berleluasa, semua akan binasa. Semua akan binasa. Sama ada orang yang baik ataupun orang yang tak baik. Sampai saat yang Allah nak turunkan azab, sampai saat yang Allah nak bagi kita kata peringatan, semua kena lagi. Dan semua manusia akan dibangkitkan mengikut iman masing-masing. Jadi siapa yang dia mati dalam keadaan iman, alhamdulillah, selamatlah dia insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi siapa yang dibangkitkan dalam keadaan yang menderhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, kita mohon perlindungan Allah lah daripada yang demikian. Maka rugilah dia.
Jadi di sini apa pengajaran yang penting tuan-tuan perempuan saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan perempuan, kemungkaran yang berlaku, kemaksiatan yang berlaku jangan kita ambil mudah. Ni di bulan Ramadan kita bersahur. Kita kejutkan anak-anak kita bersahur. Salah satu kita bimbang yang jadi kerosakan yang besar dalam ahli keluarga kita, dalam masyarakat kita, apabila kita berpuasa di bulan Ramadan tapi solat 5 waktu kita tak jaga. Kita bangun untuk sahur tapi lepas tu kita biar anak-anak ni tidur lepas sahur, Sagi nak gerak pula untuk nak solat subuh, dia jadi berat dah badan dia. Dia jadi malas dah badan dia. Sampai 20 kali gerak pun tak tentu bangkit lagi, tak tentu bangun lagi. Jadi puasa kita puasa, tapi solat dia dah jadi haru biru dah. Jadi yang sebenar puasa tu pun tak ada nilai di sisi Allah, hak solat tu pun habis terbengkalai macam tu. Jadi kadang-kadang yang ni yang sebagai ibu bapa ni kita kena take note betul-betul lah. Kita kena ambil berat betul-betul. Sebab apa? Sebab solat itu adalah tiang agama. Solat ini kalau sempurna, elok 5 waktu kita kerjakan, berdirilah tiang Islam itu dalam diri kita. Elok, teguh. Tapi kalau solat ni subuh hari ni pukul 9, subuh kemarin pukul 10, tu tak kira waktu maghrib lagi. Waktu maghrib ni 7.30 kata kita duk buka puasa, makan sampai sengkak perut tu, penuh dah perut, tak larat nak bangun. Satgi 8 suku baru kita nak solat maghrib. 8.20 baru kita nak solat maghrib. Maka yang ni akan merosakkan diri kita. Bukan saja merosakkan dari segi agama, tapi tubuh badan juga kita kata dia akan rosak. Hati kita juga dia akan mati. Maka ini antara perkara-perkara tuan-tuan puan-puan yang perlu untuk sama-sama kita beringat. Dalam surah Al-Anfal Allah menyebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah, yang mana fitnah ni dia bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kamu secara khusus dak. Bila Allah timpakan yang kita kata azab ini, dia kena belaka. Orang baik pun kena, yang tak baik pun kena. Jadi yang inilah untuk sama-sama kita ambil sebagai muhasabah diri tuan-tuan puan-puan pada pagi ini. Mudah-mudahan sama-samalah kita dapat mengajak ahli keluarga kita mendekatkan diri pada Allah, melazimi majlis-majlis ilmu, ajak ahli keluarga kita ni untuk macam ni dah 10 malam yang akhir ni untuk kita giat beribadah kepada Allah. Dia dalam mendekatkan diri pada Allah ni dia memang kena paksa. Kita kena paksa diri kita, kita kena paksa mereka yang berada di bawah teritori kita, tanggungjawab kita ni. Kalau nak tunggu ibadat ni dia mai semangat sendiri, dia nak buat dengan rela hati, yang ni selalunya sukar lah. Sebab kita kata apa? Setan tu dia tak suka untuk kita beribadat. Kecil-kecil dulu pun tuan-tuan puan-puan saya teringat, untuk kita nak lekat solat 5 waktu dalam diri kita ni, mak ayah kita dulu paksa tak sangka. Kita berguling-berguling atas lantai pun, tetaplah ayah tak pergi solat. Buatlah macam mana pun janji lagi kena solat juga. Jadi solat itu perlu dipaksa. Sampailah bila kita dah buat konsisten, barulah nanti dia akan jadi biasa. Jadi apa juga perkara tuan-tuan puan-puan, perkara-perkara kebaikan ini kita kena paksa dia. Paksa diri kita untuk buat. Paksa ahli keluarga kita untuk nak buat. Paksa untuk satu tempoh masa sampai dia dah jadi biasa, dah jadi rutin, baru insya-Allah amal tu dia akan jadi mudah. Jadi nak buat baik memang kena paksa, nak buat jahat tak payah paksa. Buat jahat ni pasal memang syahwat kita tu suka. Tak paksa, tak suruh pun memang kita buat. Tapi yang kata ibadah ni, mendekatkan diri pada Allah ni, syahwat kita tu tak suka. Jadi memang kena paksa. Paksa untuk belajar ilmu agama, paksa untuk baca Quran, paksa untuk jaga waktu solat, paksa diri. Barulah insya-Allah dia akan jadi elok nantinya. Baik, jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapatlah jadi manfaat untuk pesanan buat diri saya dan tuan-tuan puan-puan juga. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanallah.